Bagaimana dengan hak dan kebajikan pekerja serta peranan dan hak majikan? Bagaimana pula dengan undang-undang yang membantu melindungi pekerja dan majikan? I want the truth! You can't handle the truth! And the truth shall set you! We'll see you in court. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Miss dan juga rakan-rakan yang kami kasih sekalian. Di sini saya dan rakan-rakan akan membicarakan berkaitan soalan 1, iaitu jelaskan peranan Jabatan Tenaga Kerja dalam kes aduan dan tuntutan dengan memfokuskan satu award mahkamah di bawah topik Ordinan Buruh Sabah bab 67. Saya akan membentangkan pengenalan, iaitu peranan Jabatan Tenaga Kerja. Apakah yang dimaksudkan dengan Jabatan Tenaga Kerja? Jabatan Tenaga Kerja ini merupakan satu organisasi yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk melindungi serta memajukan kepentingan masyarakat industri, iaitu pekerja. Saya akan menjelaskan 7 peranan Jabatan Tenaga Kerja. Yang pertama adalah Jabatan Tenaga Kerja berfungsi untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang perburuhan. Ini dilakukan oleh pegawai penguatkuasaan jabatan yang meliputi undang-undang. Contohnya seperti Akta Kerja 1955. Yang kedua, Jabatan Tenaga Kerja berfungsi untuk melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan berkanun di tempat-tempat pekerjaan sektor swasta. Hal ini bagi memastikan sektor swasta mematuhi pematuhan undang-undang perburuhan. Yang ketiga, fungsinya adalah mengkaji, menyemak dan juga menggubal draft pindahan terhadap akta-akta buruh, peraturan dan perintah yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Yang keempat, Jabatan Tenaga Kerja berfungsi untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan perburuhan. Contohnya seperti aktiviti-aktiviti promosional kepada masyarakat industri yang dikendalikan melalui mesyuarat, forum dan hal yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan masyarakat industri. Yang kelima, Jabatan Tenaga Kerja juga berfungsi untuk mengurus, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan perburuhan daripada pihak pekerja dan juga pihak majikan. Yang keenam, Jabatan Tenaga Kerja berfungsi untuk mengurus, mengendali dan juga menyelesaikan pendengaran kes buruh di Mahkamah Buruh. Dan terakhir sekali, fungsi Jabatan Tenaga Kerja adalah mengurus pendaftaran pencari pekerja. Contohnya seperti pendaftaran online jobs. Banyak lagi peranan yang dimainkan oleh Jabatan Tenaga Kerja ini dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perburuhan antara pihak majikan dan pihak pekerja. Seterusnya saya akan membentangkan award yang telah kami pilih, yang menunjukkan peranan Jabatan Tenaga Kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang telah berlaku. Sekian, terima kasih. Kes ini berlaku di antara Rozilah binti Abdul Rashid, PYM, dengan Tenaga Nasional Berhad pada 10 hingga 11 Julai 2018, bertempat di bilik bicara Jabatan Tenaga Kerja JTK Kota Baharu, Kelantan. Perbicaraan ini berlaku berikutan pihak syarikat mengenakan hukuman buang kerja terhadap Rozilah binti Abdul Rashid atas kesalahan mengambil wang syarikat sebanyak Rp14.000 Malaysia. PYM telah membuat tuntutan kepada pihak syarikat dan kes telah difailkan pada 13 September 2018. PYM berpendapat pihak syarikat membuang beliau tanpa sebarang pampasan adalah tidak wajar. Selain itu, beliau juga telah membuat bayaran balik kepada pihak syarikat sebanyak Rp14.000 Malaysia 2 hari sebelum tarikh pemecatan. Akhir sekali, sepanjang tempoh perkhidmatan dengan pihak syarikat, selama 21 tahun beliau telah berkhidmat dengan cemerlang. Pihak syarikat juga memberi hujah-hujah bahwa pemecatan itu adalah sesuatu yang wajar. Antaranya, PYM telah melanggar nilai-nilai bersama TNB, yaitu integriti, di mana ianya adalah nilai yang amat dititik beratkan oleh pihak pengurusan. Selain itu, salah laku PYM adalah berat dan serius. Hukuman buang kerja adalah wajar dengan mengambil kira polisi dan prosedur tata tertib TNB yang digunakan pakai pada masa itu.
Akhir sekali, walaupun PYM telah membayar balik uang tersebut, namun perbuatan itu adalah tidak baik dan merupakan suatu amalan buruh yang tidak sehat serta menjadi ikutan pada pekerja lain. Oleh yang demikian, Mahkamah meneliti keterangan yang dikemukakan oleh pihak syarikat dan juga PYM. Sebagai kesimpulan, setelah menimbang semua keterangan yang ada, Mahkamah memutuskan bahwa PYM telah dibuang kerja dengan alasan yang adil dan sebab yang sah. Dengan itu, Mahkamah menolak tuntutan PYM. Sekian. Hai, nama saya Nurina Nurkutin dan di sini saya akan membentangkan tentang peranan Jabatan Tenaga Kerja. Okey, yang pertama, Jabatan Tenaga Pekerja berperanan dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang iaitu seperti akta-akta yang sedia ada, dan setiap akta yang ada dalam bahagian perburuhan pekerjaan itu adalah digubal oleh ataupun dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Dan yang seterusnya, Jabatan Tenaga Kerja ini juga melaksanakan pemeriksaan berkanun di tempat-tempat pekerjaan swasta, dan mereka menjalankan pemeriksaan ini mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Dan tujuan mereka melakukan pemeriksaan ini adalah tujuan untuk memastikan setiap sektor-sektor itu mematuhi setiap peraturan dan undang-undang dalam bidang pekerjaan. Dan seterusnya adalah Jabatan Tenaga Kerja mengkaji dan menyemak, menggubal dan mendraft semula pindaan terhadap akta-akta buruh, peraturan dan perintah dari masa ke semasa. Mereka menjalankan pindaan ini sekiranya terdapat bantahan ataupun mereka ingin memperbarui setiap akta tersebut. Dan yang seterusnya adalah menguruskan, mengendalikan dan menyelesaikan aduan perburuhan. Setiap aduan yang diterima ataupun sekiranya pekerja mengalami setiap masalah dan akan menyampaikan aduan, dan mereka berperanan untuk menyelesaikan masalah ini, dan aduan tersebut akan diselesaikan mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Dan yang seterusnya adalah menguruskan dan mengendalikan pendengaran kes buruh di mahkamah. Okey, setiap buruh setiap masalah yang dihadapkan ke mahkamah, dan Jabatan Tenaga Kerja ini akan membantu dalam mengendalikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah menguruskan aktiviti pemberhentian pekerja dan membantu penempatan semula pekerjaan yang telah diberhentikan. Okey, dalam urusan pemberhentian pekerja ini, mereka membantu pekerja-pekerja mencari pekerjaan baru, dan urusan pemberhentian ini akan terus dirujuk kepada Jabatan Tenaga Pekerja. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, apa yang dapat disimpulkan ialah Jabatan Tenaga Kerja iaitu JTK mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga keharmonian dunia pekerjaan. Contohnya ialah JTK berperanan dalam mengurus, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan perburuhan dan pendengaran kes buruh di Mahkamah Buruh. Okey, semua fungsi tersebut melibatkan aspek perundangan dan kebajikan pekerja dan majikan. Terdapat banyak akta-akta dan perundangan yang telah diwujudkan bagi memastikan keadilan dan kuasa undang-undang dapat dikukuhkan. Misalnya ialah Ordinan Buruh Sabah dan Akta Kerja 1955. Melalui kes yang dibentangkan, pihak menuntut telah membuat aduan mengenai pemecatan kerja oleh pihak Tenaga Nasional Berhad. Oleh itu, JTK mengendalikan aduan pekerja terhadap majikannya kerana tidak mematuhi peruntukan undang-undang buruh yang telah mengakibatkan pekerja itu kehilangan suatu faedah kewangan atau faedah bukan kewangan. Seterusnya, JTK akan menyiasat setiap aduan yang diterima berdasarkan isu-isu yang dibangkitkan. Jika aduan tersebut berasas, majikan boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut kesalahan yang dilakukan seperti notis pematuhan, dikenakan tindakan kompaun atau pendakwaan. Sekian daripada kami, terima kasih.